Assalamualaikum and good day semua kawan-kawan dan teman-teman. Ini adalah episod 1 yang saya telah upload sebelum ni dari siri Bercakap dengan Jin karya Tamar Jalis. Jangan lupa like dan subscribe dan seterusnya komen. Terima kasih. Dan terusnya kita nantikan episod yang kedua sebentar lagi. Bercakap dengan Jin. Percakapan Datuk dengan Jin semakin hangat. Secara perlahan-lahan percakapan itu bertukar kepada pertarungan kebatinan. Kemampuan dan kekuatan Datuk benar-benar teruji. Mata Datuk bercahaya garang dengan urat-urat timbul di dahi dan di lengannya. Peluh jangan dikira, terus-menerus membasahi seluruh badan. Datuk tahu kalau dia kalah, dia akan rebah ke bumi. Seluruh badannya akan lebam. Jadi Datuk bertekad untuk melawan dengan apa cara sekalipun. Masa berlawan itulah Datuk terasa cuping telinga sebelah kirinya lembik. Satu tanda baik. Kemenangan akan berada di pihaknya. Datuk terus mengucapkan dua ini. Jong keli jong, tali cemati tebang buluh, bunting pagi melemang. Belum pun tamat Datuk mengucapkan mentera itu, dia terasa pangkal belikatnya keras macam batu. Datuk tidak boleh bergerak dari kiri ke kanan. Datuk terus bertempik dengan menyeru nama guru ilmu batinnya. Serentak dengan itu Datuk mengambil senapang seraya berkata, "Kalau aku kalah, aku rebah. Kalau aku menang, aku berdiri dan kau pulang ke tempat asalmu." Datuk pun melepaskan satu tembakan kepada rusa. Tepat tembakan Datuk kena pada kening rusa itu. Rusa yang berjumlah 7 ekor itu hilang entah ke mana. Kawasan itu menjadi sepi. Pemandangan Datuk kembali normal. Yang wujud di depannya sekarang ialah sebatang pokok besar dengan akar-akar bergayutan yang mencecah bumi. Datuk menang dalam pertarungan itu. Sebelum meninggalkan tempat itu, Datuk segera mencari anak-anak kayu yang bercabang 7 yang mengarah ke matahari jatuh. Anak-anak kayu bercabang 7 itu Datuk tikam ke bumi. Cabang yang ke-7 ke bawah. Lepas itu Datuk memotong cabang 7 itu lalu berkata, "Ini kawasan manusia dan kau telah pulang ke tempat asalmu." Selesai bertarung, Datuk pun mencari arah yang dia mula masuk tadi. Datuk duduk di situ lebih kurang setengah jam. Kemudian baru kawan-kawannya pulang. Semua binatang buruan dimasukkan ke dalam bonet kereta Ford Anglia kepunyaan Datuk. Dalam perjalanan pulang, Datuk dan kawan-kawannya singgah ke Pekan Pengkalan Baru. Mereka makan dan minum kopi di sebuah warung dekat surau. Secara kebetulan tuan punya warung itu adalah kenalan Datuk. Datuk pun menceritakan peristiwa yang dialaminya. Menurut tuan warung itu, setiap pemburu yang berjumpa dengan rusa yang berjumlah 7, seluruhnya cukup sulit untuk keluar dari kawasan hutan. Kalau keluar pun, dia tidak akan sihat atau separuh gila. Kamu pelan kali radio tu. Kami tak dengar apa kamu cakap tadi. Tuan punya warung tu pun memperlahankan radio. Biasanya bila mereka sampai ke rumah, mereka terus sakit dan meninggal. Dan sakit itulah yang mereka tidak tentu arah. Kalau silap dilayan dan tak berjumpa dengan dukun yang handal, penyakit itu akan menjangkit pada si anak, biasanya kepada anak bongsu. Datuk terdiam, kemudian Datuk mengajak tuan punya warung itu ke tepi sungai. Datuk minta tuan punya warung itu memandikannya dengan air yang bercampur daun 7 jenis untuk mengelakkan padi rusa itu. Datuk balik ke rumah. Walau bagaimanapun, Datuk terhindar dari serangan dan sebarang penyakit. Malah kegemarannya untuk memburu bertambah giat dan hebat. Asal terdengar saja padanya ada kawasan landak kancil kijang, Datuk tak akan melepaskan peluang untuk memburu. Kalau tak dapat, siang malam dia pergi. Memburu adalah satu kerja yang amat dicintai Datuk. Kalau sudah tiba masanya Datuk untuk berburu, jangan siapa yang menghalang. Dia tak peduli. Kalau dilarang juga Datuk naik darah. Selalunya yang jadi korban kemarahan Datuk ialah nenek saya, yang tak begitu senang dengan sikap Datuk itu.
Selain dari berburu, Datuk cukup rajin belajar ilmu-ilmu kebatinan. Datuk pernah bertapa di Gua Ulu Licin selama 7 hari 7 malam tanpa makan sebiji nasi. Tapi tubuh Datuk tidak susut. Kalau ada dukun ilmu batin mengubat orang secara kebatinan, Datuk tidak segan-segan berkawan dan mencuri ilmu dari dukun itu. Anehnya, Datuk tidak berhajat untuk menjadi seorang dukun. Semua itu aku cari hanya sekadar untuk pelindung diri, katanya. Pada suatu pagi Ahad, Datuk telah menerima kunjungan seorang temannya dari Port Well dekat Taiping, iaitu Lee Kong Hua, seorang pengusaha kilang kopi. Setelah berbincang agak lama dengan kawannya itu, Datuk pun mengambil keputusan untuk pergi memburu babi yang selalu merosakkan tanamannya di Paya Besar. Kawannya itu pun bersetuju dan mereka terus pergi ke balai polis Broas memberitahu tentang hajat mereka yang untuk memburu babi. Hasrat Datuk dan kawannya tidak dihalang oleh polis kerana kawasan Paya Besar masih belum terlibat dalam kawasan hitam. Dengan kereta Ford Anglia, mereka telah ke kawasan Paya Besar mengikut jalan 6 kaki sampai ke kawasan Kebun Getah lebih kurang pukul 10 pagi. Kemudian Datuk dan kawannya itu menyusul jejak tapak kaki babi menghala ke utara. Lebih kurang 2 jam jalan, babi yang dicari masih tidak ditemui. Mereka masih tidak berputus asa. Lee Kong Hua sudah merancang bahawa bila dapat babi hutan nanti, dia akan bawa babi itu dengan lori kepunyaan seorang kawannya yang sudah setuju datang ke kebun getah Datuk lebih kurang pukul 3 petang. Dia mengira paling-paling kurang pun 5 ekor babi yang akan diperoleh, kerana dia tahu Datuk memang seorang yang cekap menembak. Jalan punya jalan, akhirnya Datuk dan kawannya tersuah dengan seekor babi hutan yang besar. Datuk melepaskan tembakan, tapi babi itu segera melompat masuk ke dalam belukar kecil yang penuh dengan pokok serunai laut. Datuk dan kawannya mengelilingi belukar kecil itu. Tiba-tiba babi itu keluar dari belukar dan berlari ke arah ulu dendang. Mereka terus memburu. Masa memburu, Datuk terserempak dengan satu lagi kumpulan babi. Dan babi yang mereka kejar itu pun berada tidak jauh dari kumpulan tersebut. Tamat bahagian 1 siri Bercakap dengan Jin episod 2, Penunggu Babi Hutan. Nantikan bahagian kedua. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Fakta, fiktif, rekayasa, rekaan, tahyul, karut, marut, pengajaran, tauladan. Kita yang memilih apa yang kita nak dan apa yang kita baca.